Apa sengih-sengih ni? Kan okey tu. Tengok kat cermin dulu. Dia tengok apa tu? Selamat tinggal Mekah. Mungkin ada rezeki dan tenaga dapat kita berjumpa lagi. Dari hotel ke train station di Mekah, kami ambil teksi. Ini pun staf tabung haji yang tolong deal. Dah lah lepas solat Jumaat, memang sesak nak keluar dari Masjidil Haram. Teksi untuk ke train kalau tanpa bantuan orang Mekah memang boleh kena cas sampai 100 rial. Tapi kami cuma kena bayar 50 rial saja. Sebenarnya ada bas untuk kami, tapi disebabkan perjalanan bas mengambil masa 6 jam, kami plan untuk ambil train Haramain yang mengambil masa 2 jam setengah saja ke Madinah. Barang-barang beg besar kami letak dalam bas. The destination of this train is Medina Station, stopping at Jeddah Station and King Abdullah Economic City Station. Sit back, relax and enjoy the trip. Dear guest, you will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Tiket yang kami beli ni kami beli di Malaysia sebelum datang ke Mekah lagi. Kami beli di apps Haramain Train. Anggaran beli dalam 150 rial seorang. Kalau beli waktu nak bertolak ke Madinah, boleh kena sampai 300 rial. Haramain Train ni antara train terlaju di dunia juga. Nombor 5 laju dalam dunia. Alhamdulillah, tiba di stesen Madinah, kami dijemput oleh staf tabung haji. Ada juga sekali dengan jemaah lain yang naik train. So kami dibawa dari train station ke Madinah menaiki bas. Jarak antara train station Madinah ke Masjid Nabawi dalam 10 km. Kalau tengok map, memang straight je daripada stesen hingga ke Masjid Nabawi. Kami menginap di Hotel Movenpick Madinah. Selepas masuk bilik sekejap, kami turun ke bawah untuk makan, kemudian ke Masjid Nabawi untuk melakukan solat iktikaf dan berjalan-jalan area masjid sambil layan Idris sebelum tidur. Tengoklah tu Idris, dia nak join main dengan kawan baru, tapi tak boleh nak jalan atau berlari lagi. Cuaca ketika ini lebih sejuk dan berangin daripada Mekah.
Untuk lelaki, call time kami untuk masuk raudah ialah pukul 1 pagi. Kami berkumpul di depan hotel dan kemudian bergerak bersama ke tempat raudah. Untuk apply masuk raudah, kita kena booking di dalam app Nusuk. Mau detail diri dan boleh pilih slot pukul berapa nak masuk raudah. Jalannya. Cuma kita beri salamkan kepada seluruh saja. Tidak masuk raudah, tak dibolehkan. Tabung Haji Travel akan suggest kami untuk ambil waktu yang sama mengikut lelaki dan perempuan. Taman-taman syurga, tempat paling istimewa di Madinah, Raudah. Tak dapat nak bayangkan jasad manusia yang paling istimewa ada di sebelah kita semua ketika sedang solat di kawasan Raudah. Perkara macam inilah buat kita akan flashback balik. Dari kecil sampai dah besar kita study dan mengenal Rasulullah. Hari ini jarak aku dan Rasulullah cuma beberapa langkah saja. Istimewa sangat. Dalam makam ini juga ada sahabat Nabi kita, Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan. Dua orang ni adalah khalifah selepas kewafatan Nabi kita. Dalam raudah ni tak boleh lama, mungkin lebih kurang 10 minit. Kalau tak, askar dalam masjid ni akan halau kita. Raudah ni adalah tempat paling mustajab doa. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga. Ini pula dari pandangan bahagian perempuan. Jarak dengan makam Nabi agak jauh, kemudian ditutup dengan kanvas antara lelaki dan perempuan. Pagi yang berangin, sejuk dan matahari yang terik. Cukup selesa dengan cuaca musim sejuk di Madinah. Tidak terasa peluh pun badan. Cuma kena ingat lah, selalu minum air. Lagi-lagi untuk Idris. Cuaca yang kering macam ni dan lain dari cuaca Malaysia, memang penting untuk selalu minum air. Lagi satu untuk Idris juga, kami akan pastikan badan Idris tak terlampau kering. Idris, jumpa. Selepas subuh dan sarapan, pagi ni kami bersia-sia di pekarangan Masjid Nabawi. Melawat kawasan-kawasan yang ada di pekarangan Masjid Nabawi. Antara tempat yang kami lawat adalah Sakifah Bani Saidah. Kawasan ini dalam sejarah Islam merupakan tempat berkumpul para sahabat untuk melantik khalifah setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Asalnya tempat ni rumah keluarga Bani Saidah yang dibina dengan pelepah tamar dan lumpur batu. Cuma sekarang jadikan taman.
Tenang betul manusia dalam Masjid Nabawi ni. Ada yang baring-baring, ada yang baca Al-Quran. Semua yang ada depan mata ketika ini buat aku sedar bahagia yang macam mana patut kita cari. Ada masa Idris dah resah bila lama sangat duduk dalam stroller. Kalau boleh, dia nak berangkat area masjid ni. Sebelum solat Zuhur, aku sempat melawat ke makam Nabi kita untuk kali kedua sejak aku tiba di Masjid Nabawi ni. Kali ni aku ikut laluan pintu Babus Salam. Nombor pintu ni juga adalah nombor 1 dalam banyak-banyak pintu dalam Masjid Nabawi. Laluan pintu ni adalah di depan saf pertama dalam Masjid Nabawi dan dekat dengan bahagian imam masjid. Tiba di makam, aku memberi salam ke junjungan Rasulullah kita. Selepas memberi salam, terus lalu ke kawasan makam dan terus keluar melalui pintu bakek. Petang yang redup dan berangin sejuk ni sempatlah juga bawa Idris jalan-jalan di area luar masjid. Banyak sebenarnya barang-barang dan makanan yang ada dekat sini. Kami berehat dan pusing area sini sampailah nak masuk azan maghrib. Memang aku dah plan nak solat dekat rooftop Masjid Nabawi ni. Kawasan tenang, tak ramai orang dan senang untuk solat. Selesai solat maghrib, turn wife aku pula untuk solat di masjid dan turn aku pula untuk jaga Idris. Macam itulah plan kami ketika di sana.
Pada pelah pagi untuk hari ini, kami mula dengan melawat Masjid Quba. Masjid ini diasaskan oleh Muhammad ketika pertama kali baginda tiba di Madinah. Inilah tempat fasa pertama Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Asas pembinaan masjid ni adalah takwa. Fakta ni ada dalam surah At-Taubah ayat 108. Sesungguhnya masjid itu Quba, didirikan atas dasar takwa dari hari pertama. Takwa yang bermaksud tunduk dan taat perintah Allah dan menjauhi segala apa yang ditegahnya. Jarak antara Masjid Quba dan Madinah dalam 3 km dari Masjid Nabawi. Sekarang pun ada laluan berjalan kaki daripada Masjid Nabawi sehingga ke Masjid Quba. Ini biasa. Ini ajwa asli. Ajwa asli. Satu kilo 120, diskon 20, 100 rial. 100 rial. Kakak berapa kilo? Kakak berapa kilo? Ini ajwa alia, ajwa alia. 120, diskon 20, 100 rial. Kami dibawa ke ladang kurma di Madinah. Aku tak pasti dekat mana ladang kurma ni. Tak lama pun kami di sini. Siapa nak beli kurma bolehlah tawar menawar di sini. Aku cuma try kurma-kurma yang diberi je. 10 rial satu kurma. 10 rial 25 satu kilo. Coba dulu. Yang berapa kali menyebutkan di waktu di Madinah, Nabi Muhammad mau bertahan di dalam bandar Madinah, tapi para sahabat tidak mau. Mereka mengajak perang tempat terbuka. Pada saat itu, yang ikut pendapat Muhammad adalah Abdullah bin Salul, tokoh munafikun, ya, tokoh munafik. Maknanya mereka membantah pendapat Rasulullah. Sebab Rasulullah itu bicara bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad berkata, jangan kamu tinggalkan tempat bukit rumah ini, asal bukit Ain ini. Dia meletakkan sebanyak 50 orang pasukan pemanah. Tapi mereka di waktu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy takutan. Mereka melihat begitu hebatnya tentara kaum muslimin, seperti singa dimakan kelaparan. Dengan adanya orang-orang muslimin hebat menyerang kaum musyrikin, mereka berlari ke Badar Mekah. Pada saat itu banyak harta orang-orang kafir Quraisy tertinggal di lembah ini. Maka di bawah ini orang berlomba-lomba mengambil. Yang dari atas berkata, ayo kita turun. Kalau kita tidak ikut turun, kita tak dapat bagian. Nah, ada yang menasihati, jangan. Kalau ingat pesan Rasulullah. Di sinilah perang Uhud terjadi. Pertempuran perang antara kaum muslimin Madinah dan kafir Quraisy Mekah. Makam di depan ustaz yang sedang bercerita ini adalah makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur ketika perang Uhud. Termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Inilah Jabal Rumah ataupun Bukit Pemanah. Tempat inilah Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 orang pemanah dalam perang Uhud. Banyak sejarah dan pengajaran yang boleh kita belajar dari kejadian perang Uhud. Kami berada di sini dalam 20 minit sebelum pulang ke hotel di Masjid Nabawi.
Lepas je solat Zuhur, bila Idris bangun je dari tidur, kami rasa badan Idris panas dan confirm demam. Terus kami bagi ubat demam untuk Idris. Alhamdulillah, malam tu badan Idris dah back to normal. Dia pun mula cergas dan tak lemah macam siang tadi. Idris banyak belajar berjalan ketika berada di Masjid Nabawi. Dekat sinilah dia boleh jalan lebih dari 2-3 step. Tengoklah tu. Di sini ada juga bas in-op yang pusing kawasan Madinah. Sama juga macam di Malaysia. Cuma harga untuk jemaah luar Arab Saudi dalam 80 riyal seorang. Ketika lepas solat Zuhur, aku saja singgah dekat library Madinah. Cuma nak tengok apa yang ada dekat dalam library ni. Semua buku-buku dekat sini tulisan Arabik. Masjid Gamamah, masjid paling dekat dengan Masjid Nabawi. Keluar je pintu Masjid Nabawi, akan nampak sebuah kubah yang penuh dengan burung dan tempat duduk. Kalau pergi dekat sini waktu petang, memang ramai orang berehat sambil tunggu waktu solat maghrib dan layan sunset. Gamamah ni bermaksud awan ataupun mendung. Ketika musim kemarau, di sinilah Rasulullah kita menunaikan solat istiqah untuk meminta hujan dari Allah SWT dan pernah menjadi tempat solat Aidilfitri. Jadi kat mana ni? Tempat. Betul. Saya tidak ada. Hari ini aku berpeluang melawat perkuburan Baget. Perkuburan ni akan hanya dibuka selepas solat asar. Aku tak pasti waktu lain ada buka atau tak. Cuma lepas je solat asar, aku dapat lihat beratus manusia berlari ke tapak perkuburan Baget ni. Mungkin solat dekat dengan kawasan kubur
adalah cara paling tepat. Selepas je salam tahlil akhir, ramai orang berlari dan serbu ke kawasan kubur. Mungkin ini sahaja cara untuk dapat bawa jenazah ke perkuburan dan dapat melihat dengan lebih dekat jenazah diusung. Proses ke bumi pun sekejap je, dalam 10 atau 15 minit. Selesai ke bumi, semua bersurai. Mudah dan laju. Terkejut pun ada sebenarnya. Bagi kaum perempuan, tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkuburan Bakek. Mereka cuma boleh lihat dari tepi jalan saja. Mungkin ada sebab peraturan ini wujud. Selepas solat Isyak, kami keluar membeli barang untuk keluarga di Malaysia. Malam terakhir yang entah ada tidak peluang kami ke sini kembali. InsyaAllah, aku dan keluarga nak datang ke sini lagi. Pagi yang sayu untuk meninggalkan Madinah dan pulang ke Malaysia. Sebelum pulang, Tawih akan bawa jemaah ziarah luar Masjid Nabawi, termasuk memberi salam ke atas Rasulullah kita semua. Lawatan, memberi salam pada Rasulullah secara dekat ya, silakan ya. Tak pakai slot. Kalau tak pergi tak apa Tak apa-apa. Tak tolak. Pengalaman membawa anak ke bumi Mekah dan Madinah ini akan kami kenang. Begitu berharga dan tak ternilai harganya.
pernah dipijak Rasulullah dan para sahabat. Tempat Rasulullah berjalan menegakkan Islam. Sejarah yang takkan hilang di telan zaman. Perjuangan Islam yang cukup sempurna sehingga hari ini. Alhamdulillah.